ta'ala lil hawadith, berlainan dengan segala yang baru, tidak serupa dengan segala yang baru makhluk. Dan mustahil atasnya bersifat dengan mumatsalah lil hawadith, serupa dengan yang baru, mustahil. Nah, apa maksud dia ni? Apa ta'rif dia? Ibaratun an nafyil mumatsalati fi dzati was sifati wal af'al. Satu ibarat kefahaman yang menafikan ada persamaan dengan baharu makhluk dari segi zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Allah Ta'ala tidak sama dengan yang baharu, sama ada yang telah ada atau belum ada, sama ada dari segi zat, sifat dan perbuatan. Mari kita lihat footnote yang gharib, jarang kita tahu. Muka surat 124, footnote nombor 157. Kenapa disebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Kenapa tidak mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat? Walhal makhluk tadi boleh disebut mungkin, boleh disebut hadith dan jamaknya hawadith. Apa jawapan dia? Jawapannya ialah hadith, sesuatu yang telah ada boleh dilihat dengan mata. Itu lebih senang. Bila kita katakan Allah tidak sama dengan makhluk yang dilihat dengan mata, itu lebih senang. Kalau mumkinat, itu melibatkan yang telah ada dengan yang tidak ada. Contoh, Allah tidak sama dengan cucu anak saya. Dengan cucu dia tadi, cucu anak saya, betul. Tetapi cucu tu belum lagi, anak tu belum lagi ada anak. Ini kan bercucu. Tapi kan cucu itu adalah mungkin. Maksudnya makhluk yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau Allah adakan, jadilah dia nanti. Itulah hikmahnya apa? Masya Allah, ulama' tauhid ni luar biasa. Mereka nak dekatkan ingatan kita ini, pemahaman kita pada sesuatu yang dekat, dan the thing that you can visualize, the thing that you can see in front of you. So it's not hard to be accepted. If you talk something that is unacceptable or will be coming after years and years, it's very hard to you to accept it. Kita cerita benda yang 20 tahun nanti akan datang, payah. Better you talk something that is now exists in front of you. Gitu nah. Boleh tu. Benda yang dah ada kat depan, kita cerita saja, senang. Macam mana tu? Yang kata Allah tak sama dengan makhluk dari segi zat, sifat dan perbuatan. Ni huraian. Zat Allah Ta'ala tidak mempunyai jirim yang memerlukan lapang dan ruang ni. Seperti kayu, batu, tumbuh-tumbuhan, jirim lah tu. Tidak mempunyai tubuh, daging, darah, tulang, tisu. Tidak mempunyai anggota badan. Sebab itu jangan kata Allah ada tangan. Bukan pepejal dan bukan cecair. Sifat Arab, Allah Ta'ala tidak mempunyai pihak. Mari kita kat sini, bagi nampak yang tadi. Sambil-sambil saya syarah ni, tuan-tuan tengok sini. Allah Ta'ala tidak mempunyai pihak atau arah yang lapan, seperti di kanan, atas, kiri, bawah, hadapan, atau belakang, dalam dan luar. Tu makulat apa tu? Aina. Saya sebut ni, tuan-tuan letakkan kat mana ya. Allah Ta'ala tidak berada di mana-mana, salah satu pihak atau arah yang lapan, seperti di kanan, kiri, atas, bawah, hadapan dan belakang, dalam atau luar. Apa tu? Aina juga. Hadirin, begini ya. Saya mempunyai arah depan. Ni saya ni. Ni saya sendiri ni. Ada depan untuk saya sendiri, ada depan, ada belakang, kanan, kiri, atas, bawah, saya sendiri. Allah tidak ada macam tu. Saya sekarang berada di 6 penjuru. Nisbah dengan tuan-tuan, saya berada di hadapan tuan-tuan. Nisbah dengan orang atas ni, saya berada di bawah. Look at that. Kan tadi saya ada arah, dan saya boleh berada di mana-mana arah. Allah tidak begitu. Lagu mana? Tak ada lagu, sebab Allah yang melagukan lagu. Macam mana? Tidak ada macam, sebab Allah yang memacamkan macam. Habis tu tak habis. Habis tu tak habis. Sebab Allah Maha bijaksana. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah itu sami', Maha mendengar, dan basir, Maha melihat. Tuan-tuan perasan tak? Kenapa Allah selalu tutup ayat ni dengan wa huwas samiul basir? Ini namanya faedah. Faedah ataupun isyarah latifah. Kenapa? Kankah ada orang katakan
Allah ada pendengaran, tapi pendengaran tak sama dengan manusia. Kita katakan ya. Tetapi jangan katakan Allah ada telinga. Nah, tetapi telinga Allah tak seperti dengan telinga manusia. Tak, jangan. Nah, sama juga dengan mata. Allah ada mata, tapi mata Allah tak seperti dengan mata manusia. Jangan. Sebab Allah melihat bukan dengan mata. Orang mati ada mata. Kenapa tak boleh melihat? Sebab tidak ada sifat melihat. Kembali pada tadi juga. Allah tidak bergerak, tidak turun, tidak naik, tidak datang, tidak pergi dan lain-lain. Ni makulat apa ni? Makulat mana ni? Makulat tak, bukan aina. Tidak datang, tidak pergi, tidak diam, tidak berlari, tidak ni. Makulat apa? Kaifa. Allah tidak begitu. Tidak berubah, umpamanya daripada besar kepada kecil, kuat kepada lemah, tahu kepada tidak tahu dan lain-lain. Makulat apa ni? Sama. Nah, kaifa. Allah tidak bertempat. Ini jelas dah ni. Seperti di dalam alam atau di luarnya, di atas langit atau di atas arash. Aina. Tidak terikat dengan masa. Makulat mata. Zaman. Tidak bersifat kecil, besar, panjang, pendek, lain-lain. Kaifa. Perbuatan pula ya. Perbuatan Allah Ta'ala boleh memberi bekas. Maksudnya bekas ni apa? Bekas ni adalah kesan. Allah Azza wa Jalla yang mengenyangkan. Begitu. Allah Ta'ala yang menghilangkan haus, yang membakar. Hakikatnya Allah. Api itu adalah majazi sahaja. Ia tidak memerlukan alat atau perkakas, tidak memerlukan pembantu. Dah malaikat tu pembantu? Malaikat kan pembantu? Tidak. Malaikat bukan membantu. Allah nak tunjuk how great Allah is. Betapa hebatnya Allah. Malaikat yang sebesar-besar itu pun tunduk kepada suruhan Allah. Ini kan pula kita yang halu, yang kerdil ni. Nah, tunjuk apa? So powerful. Itu maksudnya. So powerful. Binatang paling, makhluk paling besar apa tadi? Makhluk paling besar Arash. Betul. Makhluk paling besar adalah Arash. Adik-adik jangan jawab gajah. Siapa yang jawab gajah, itu budak tadika. Sebab cikgu mengajar budak tadika sambil main-main dengan teka-teki. Apa binatang mula dengan huruf G? Agak-agak budak tu jawab apa? Gajah. Tadi dah bunyi gajah. Tadi mana tadi bunyi budak sebut gajah? Gajah, ya. Betul. Soalan kedua untuk budak-budak ni, cikgu tanya budak tadika. Apa binatang mula dengan huruf D? Tadi G, ya. Ini D, Denmark. Dalam kelas ni, tuan-tuan tahu, budak tadi yang jawab, bijak dia. Apa? 2 ekor gajah. Cikgu serius ni lah. Cikgu nakkan jawapan donkey sebab D, ataupun dolphin. Dia boleh jawab gajah. Dah lah jawapan pertama betul, gajah. Yang kedua 2 ekor gajah. Akhirnya cikgu marah, stand up, diri atas kerusi. Cikgu tu sebenarnya nak marah tapi dia control. The next question. Apa binatang mula dengan huruf M? Psychologically, budak-budak lihat kawan naik atas kerusi, seorang pun tak jawab, takut kalau salah naik atas meja. Last-last senyap, dia yang jawab. Cikgu dah risau. Cikgu dah risau. Mau tak mau je cikgu bagi. Apa jawapan kamu? Mungkin gajah. Time ni cikgu dah tak tahan sangat-sangat. You with my instruction, get out. Ya Allah. Kesian jangan budak tu disuruh keluar kan. Dia pun bawa lah beg besar dia tu tak atas kepala. Je pergi kat luar. Tapi kelas tu tak berkunci lah. Terbuka macam tu. Dia tunggu kawan dia kat luar. Sebab dia nak rehat, masuk rehat ya. Cikgu ni pula dalam marah-marah tanya lagi soalan.
Dah lah berkaitan dengan binatang. Sekarang budak tadi tunggu kat luar pintu tu. Apa binatang mula dengan huruf J? Kawan-kawannya seorang tak berani jawab, takut kalau salah kena perambat. Last dia tolong jawab. Jangan-jangan gajah. Time ni kita cerita bab apa ni? Please, bukan saja-saja bab makhluk ya. Bab makhluk, ni makhluk. Mana? Kafir. Last cikgu marah sangat. Cikgu pergi dekat pintu, bam, tutup pintu. Dan tutup juga tingkap. Because I get one last question, tapi I tak nak dia dengar sebab dia terlalu bijak sangat-sangat, dan I tak nak dengar jawapan gajah lagi ever. Kali ni cikgu sangat bijak, dan cikgu at this time is very wise not to voice out loudly, not to be heard by orang yang pandai tadi tu. Akhirnya cikgu berbisik-bisik, apa binatang? Cikgu mula slow down suara, takut didengar si pandai tadi tu. Apa binatang mula, sambil berbisik-bisik tu, dengan huruf K. Berbunyi macam tu je, takut dia dengar. Apa binatang mula dengan huruf K? Sebenarnya cikgu nak tanya, apa binatang mula dengan huruf K? Tapi cikgu tak nak. Apa binatang mula dengan K? Semua senyap. Tiba-tiba ada suara kat luar. Confirm gajah. Astagfirullahaladzim. Nah, kita cerita kat mana ni? Nah, Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan malaikat untuk membantu, tapi Allah nak tunjuk betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang tadi tu? Tolong pegang dulu. Tolong pegang. Siapa yang datang dulu, letak dulu ya. Nanti boleh soalan-soalan akan sampai pada adik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk yang paling besar nanti dijawab apa? Arash. Jangan jawab lagi gajah ya. Tidak mengambil faedah daripada perbuatan dan hukum hakamnya. Tidak ada yang sia-sia. Naam. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Panjang sebenarnya. Mari kita lihat faedah muka surat 129. Saya ingat saya kena speed sedikit ya, sebab kita masuk asal ke berapa? 4.51. Saya harap dalam pukul 4.45 kita dah selesai. Nah, kita cuba dulu, kita tengok faedah. Kebaikan memahami sifat mukhalafatuhu ta'alil hawadith supaya selamat daripada fitnah Dajjal dan fitnah di akhirat. Muka surat 130. Perkataan yang menunjukkan tanzih. Tuan-tuan sebut Allah Ta'ala tu kan, bukan sebarang tu, ada maksud tu. Allah Ta'ala, Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jalla wa'ula, Allahu lagi Jalla Thana'u, Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Itu ada maksud tu. Semuanya membawa kepada tanzih. Tanzih tu menyucikan Allah sama dengan makhluk. Mari kita lihat muka surat 132. Tanbih. Tanbih ni maksudnya draw your attention. Ambil perhatian. Wajib takwil terhadap nas-nas yang boleh membawa kepada tashbih ataupun tajsim. Saya baca satu-satu. Jika terdapat ayat Al-Quran dan hadis atau hadis yang menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala ada tangan, muka, tumit, atau ada tempat seperti di arash, langit atau bumi, dalam arti kata lain nas-nas yang boleh membawa kepada pemahaman Allah Ta'ala menyerupai makhluk, tashbih atau ada anggota badan seperti makhluk tajsim, maka wajib ditakwil. Macam mana nak takwil? Kalau saya sempat, saya tunjuk. Kalau tidak, ada di belakang buku tuan-tuan. Lengkap insya-Allah buku ni lengkap. Maksudnya lengkap tajuk, bukan lengkap perbahasan. Tak lengkap sesungguhnya. Masih lagi banyak kekurangan.
Muka surat 134. Al-Imam Ibrahim Al-Laqani menyebutkan di dalam kitabnya Jawharatul Tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Dan setiap nas yang mewahamkan, membawa kepada tashbih, maka takwilkanlah atau tafwidkanlah dan maksudkanlah untuk mentanzih. Tanbih 134. Allah Ta'ala bukan di langit dan bukan mempunyai anggota badan. Ketahuilah bahawa i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya baca ni supaya tuan-tuan tahu, bukan saya sendiri buat ni, bukan ceramah saya ni, tapi dalam buku ni, itu maksud saya baca ni. Ketahuilah bahawa i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah suci daripada meyakini Allah bertempat, bertahayyuz, termasuk di langit. Tak, Allah bukan di langit. Dan beranggota badan, Allah tak beranggota badan, kerana ia membawa kepada menyerupakan Allah dengan makhluk tashbih dan mengatakan Allah ada anggota badan seperti makhluk tajusim. Na'udzubillahi min dzalik. Habis tu ustaz, kenapa kita berdoa macam ni? Begini. Everybody, if you want to supply a doa, you ask God, everybody will put your hands like this. So this shows Allah is up there. Ni, dari segi satu macam betul juga. Tapi jangan lupa ada satu riwayat Nabi ketika berdoa, Nabi buat tangan macam ni. So what will you command? What will you command after saying Allah is on top there by putting your hands up? Tapi ketika Nabi berdoa sebegini, apakah Allah masuk dalam bumi pula? No. Kenapa kita buat sebegini? Sebab kiblat doa adalah langit. Seperti mana kiblat solat di mana? Dalam dekat Kaabah. Apakah Allah dalam Kaabah? Ketika Nabi Yusuf ditelan oleh ikan nun, dan Nabi Yusuf berdoa, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apakah Nabi Yunus dalam perut ikan nun itu, apakah Allah dalam perut ikan nun? Wa wa'adna Musa 40 lailatan. Di mana Nabi Musa bermunajat dengan Allah? Di Bukit Tur Saina. Apakah Allah di Bukit Tur Saina? Ketika Isra' dan Mi'raj, Nabi naik langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis 7 ke 8 Sidratul Muntaha. Habis ke 8, 9 ke Mustawa. 10 Al-Hadratul Qudusiyah. Apakah Allah berada kat situ? Tak. Nah, kalau begitu Allah ada berada di masjid. Sebab masjid itu rumah Allah. Banyaklah Allah, sebab banyak di banyak masjid. Tidak sebegitu hadirin. Jadi kita nak katakan apa? Langit ini kiblat doa, Baitullah Al-Haram itu kiblat solat. Allah